Generasi ini, pencemaran udara telah menjadi masalah besar di negara Malaysia sejak zaman perindustrian dan penyebab pencemaran udara banyak dan berbeza dari yang buruk hinggalah yang paling buruk pada abad ke-21 moden. Pencemaran udara adalah adanya bahan-bahan di atmosfera yang berbahaya bagi kesihatan manusia dan makhluk hidupan yang lain, atau menyebabkan kerosakan pada iklim ataupun bahan. Terdapat pelbagai jenis pencemaran udara seperti gas, zarah, dan molekul biologi. Juga pencemaran udara adalah campuran zarah, pepejal, dan gas di udara. Pelepasan kereta, bahan kimia dari kilang, habuk, dabunga dan spora acuan boleh digantung sebagai zarah. Selain itu, sumber pencemaran udara di daerah perkotaan selain dari industri juga berasal dari transportasi. Transportasi merupakan urat nadi ekonomi yang terus berkembang dan meningkat sepanjang dengan berkembangnya zaman teknologi serta peranannya sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan pada sektor-sektor yang lain. Sehingga pencemaran kenderaan bermotor di kota besar semakin meningkat. Pembakaran bahan api dalam kenderaan bermotor merupakan lebih daripada separuh penyebab polusi udara. Pembakaran dapat menghasilkan bahan pencemaran seperti jelaga, karbon monoksida, nitrogen oksida, belerang oksida, partikel padatan dan senyawa-senyawa fosfor serta timbal. Lichens adalah salah satu organisme yang digunakan sebagai bioindikator pencemaran udara. Hal ini disebabkan lichens sangat sensitif terhadap pencemaran udara, memiliki sebaran geografis yang luas, kecuali di daerah perairan. Keberadaannya melimpah sosial perennial memiliki bentuk morfologi yang relatif tetap dalam jangka waktu yang lama dan tidak memiliki lapisan kutikular sehingga lichens dapat menyerap gas dan partikel polutan secara langsung melalui permukaan halusnya. Seterusnya, kita bersama rakan setugas saya di lokasi untuk membincangkan mengenai punca-punca pencemaran udara ini. Pencemaran udara disebabkan oleh zarah pepejal dan cecair dan gas tertentu yang terampai di udara. Zarah dan gas ini boleh berasal dari egzos kereta dan truk, kilang, habuk, debunga, spora acuan, gunung berapi dan api liar. Objek biasa seperti penghawa dingin juga dapat menyebabkan pencemaran udara. Penggunaan AC yang semakin meningkat pada musim panas yang menggunakan tenaga bahan bakar fosil meningkatkan pencemaran udara dan menyebabkan kematian pramatang. Semakin panas persekitaran, semakin banyak penghawa dingin yang kita perlukan dan semakin banyak AC yang kita gunakan. Semakin panas planet ini, peti sejuk juga menjadi punca pencemaran udara di mana penebat busa yang diparut dari peti sejuk sampah melepaskan sejumlah besar klorofluorokarbon yang menghilangkan ozon atau CFC ke atmosfera bumi dan busa yang lebih halus. Semakin cepat pelepasan yang benar-benar buruk atau mesti saya katakan paling mengerikan. Selain itu, sumber pencemaran udara di daerah perkotaan selain dari industri juga berasal dari transportasi. Transportasi merupakan urat nadi perekonomian yang terus berkembang dan meningkat sepanjang dengan berkembangnya zaman teknologi serta peranannya sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan pada sektor-sektor yang lain. Sehingga pencemaran kenderaan bermotor di kota besar semakin meningkat. Pembakaran bahan api dalam kenderaan bermotor merupakan lebih dari separuh penyebab polusi udara. Pembakaran dalam menghasilkan bahan pencemaran seperti jelaga, karbon monoksida, nitrogen oksida, belerang oksida, partikel padatan dan senyawa-senyawa fosfor serta timbal. Beberapa manfaat jika kita mempunyai udara yang bersih. Manfaat pertama ialah saluran pernafasan yang lebih sihat. Pencemaran udara diketahui menjadi penyebab banyak masalah kesihatan yang berkaitan dengan pernafasan. Pada skala kecil, udara kotor dapat menyebabkan sesak nafas, batuk, penumpukan lendir di saluran darah dan sakit tekak. Yang kedua ialah dapat mengurangkan risiko penyakit kronik. Manfaat lain dari udara bersih adalah untuk mengurangkan risiko tentang penyakit kronik.
seperti penyakit kardiovaskular, penyakit jantung dan stroke kepada beberapa jenis bara. Dengan menghirup udara segar juga akan jarang jatuh sakit. Yang ketiga, dapat memanjangkan hayat. WHO mengatakan bahwa tidak kurang dari 7 juta orang mati setiap tahun akibat menghirup udara tercemar. Walau bagaimanapun, kadar kematian ini dapat dicegah jika Anda memastikan udara yang Anda hirup bersih dan sehat. Dan pendedahan gas toksik yang menurun. Keempat, meningkatkan stamina dan fokus. Apabila Anda sudah terbiasa menghirup udara bersih, Anda akan merasa badan Anda lebih segar dan bertenaga, sehingga dapat melakukan aktiviti dengan lebih optimum. Bukan hanya itu, udara bebas pencemaran juga akan membantu otak bekerja dengan lebih optimum. Jadi, Anda boleh lebih fokus. Dan yang terakhir, meningkatkan mood. Manfaat udara bersih juga akan dapat dirasakan pada kesehatan mental, yaitu membuat Anda rasa lebih bahagia dan kurang tertekan. Oleh itu, jika Anda merasa bosan, cobalah berjalan di taman yang rindang dan kedamaian. Kemudian, tarik nafas dalam-dalam untuk merehatkan badan Anda semula. Itu saja dari saya. Pencemaran zara. Menurut penyelidikan yang berbeza yang dijalankan oleh pakar dalam bidang ini, telah diketahui bahwa pelbagai jenis bahan pencemar di udara menyebabkan pencemaran yang paling and then dia punya jenis sumber pencemar, explanation dia lah. So zara umumnya boleh dibahagikan kepada jenis pepejal dan cair. Zara cair umumnya terdiri daripada abu yang dihasilkan apabila bahan tertentu dibakar seperti arang batu, exhaust, diesel, dan bahan kimia di udara juga dianggap sebagai sumber pencemaran zara cair yang populer. So kebanyakan kenderaan penumpang seperti bus boleh dihasilkan dalam sejumlah besar abu dia punya pencemaran tuh. Jadi dia boleh mencemarkan udara dia. So bus kan jadi banyak dia menghasilkan dia punya abu. Jadi itu yang bikin dia tercemar. Yang kedua, pencemar udara biasa. Pencemar udara biasa terdapat beberapa jenis fakta pencemaran udara yang tidak boleh dielakkan dan kami adalah mangsa semata-mata. Untuk pembangunan industri perlu dibina, dan apabila industri mula berjalan secara penuh, terdapat pelepasan gas karbon monoksida yang berterusan. So dia punya sumber pencemarannya, karbon monoksida dianggap sebagai salah satu daripada gas yang paling berbahaya di luar sana, dan pastinya satu perkara yang menyebabkan paling banyak masalah fizikal yang disebabkan oleh pencemaran udara. So gas tanpa warna ini tidak berbau adalah salah satu yang paling berbahaya di bawah kategori gas yang berbahaya kepada kesehatan manusia. Pelepasan nitrogen oksida juga merupakan satu lagi perkara yang menyebabkan pencemaran udara yang besar-besaran. So dia punya kesan kesehatan dia. Ini adalah salah satu daripada gas yang boleh menyebabkan penyakit paru-paru dan boleh membuat manusia sakit dan inti. Gas nitrogen oksida juga membawa kepada asap dan merupakan penyebab punca pembusukan Taj Mahal. Ia adalah gas nitrogen oksida yang menyebabkan terjadinya hujan asid. Seterusnya kita beralih kepada kesan-kesan pencemaran udara. Yang pertama ialah kesan kepada kesihatan manusia. Kesan utama pencemaran udara kepada manusia adalah sistem pernafasan. Gas-gas seperti karbon monoksida akan meracuni sistem pengangkutan oksigen dalam darah dan melambatkan tindakan balas manusia. Yang seterusnya ialah kesan kepada tumbuhan. Tumbuhan mengalami kerosakan nekrosis, yaitu keguguran daun, klorosis, pertukaran warna, dan pertumbuhan terbantut. Kesan ini juga akan menyebabkan sebahagian daripada penduduk bumi kekurangan sumber makanan dan ekonomi yang akhirnya mengganggu kehidupan seharian. Kesan yang seterusnya ialah kesan kepada haiwan. Haiwan akan terancam atau mati akibat daripada pencemaran udara. Perkara ini disebabkan oleh udara yang memasuki paru-paru haiwan.
Dan yang seterusnya ialah penipisan lapisan ozon. Pencemaran udara akan menyebabkan berlakunya pemanasan global akibat daripada penyusutan lapisan ozon yang melindungi bumi daripada sinaran terus cahaya matahari. Yang seterusnya adalah kesan hujan asid. Ianya berlaku disebabkan oleh penggabungan gas sulfur dioksida dan nitrogen oksida dengan air hujan dan seterusnya menjadi asid sulfurik dan asid nitrik. Asid ini akan terkumpul di dalam awan dan bergerak ke tempat-tempat lain. Hal itu menyebabkan hujan asid berlaku. Yang terakhir ialah kesan rumah hijau dan pemanasan global. Kesan yang paling ketara dan sedang hangat diperbincangkan di seluruh negara pada masa ini adalah tentang kesan pemanasan global yang disebabkan oleh kesan rumah hijau. Memperbaharui kenderaan yang lama yang mengakibatkan asap karbon dioksida yang menipiskan lapisan ozon dan menaikkan pemanasan global. Menghijaukan kawasan penanaman pokok seperti pokok buah-buahan di persekitaran taman perumahan dapat mengurangkan masalah peningkatan suhu, mengurangkan kandungan karbon dioksida dan meningkatkan gas oksigen melalui proses fotosintesis. Memelihara lebih banyak tanaman, tidak perlu kawasan yang luas untuk tanaman di rumah. Tanaman hiasan seperti lidah di lampu periuk adalah cukup untuk membantu menyaring udara di dalam bilik. Asap rokok adalah salah satu penyebab pencemaran udara dalam yang terbesar. Mengadakan kempen berhenti merokok boleh dijadikan kaedah yang berkesan dalam menangani pencemaran udara. Kurangkan pembakaran sampah. Asap pembakaran boleh mengandungi bahan-bahan yang berbahaya. Puncahnya mungkin datang daripada sampah yang dibakar. Udara kotor memasuki rumah kita daripada. Sekian, terima kasih.